Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung kembali kitab Munyatul Musalli, kitab yang Jawi, muka surat 25. Muka surat 25, iaitu baris yang ke-9 daripada atas. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum, hingga akhir ayat. Jadi bila Syekh Dr. Fatani kata hingga akhir ayat, maka kita baca ayat ni sampai habis. Ayat ni kat mana? Kita boleh rujuk dalam surah Al-Mujadalah ayat 22. Quran surah Al-Mujadalah ayat yang ke-22. Firman Allah Ta'ala, kita baca semula, iaitu kita baca sampai habis seperti Syekh Dr. Fatani kata hingga akhir ayat. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah Ala inna hizballahi humul muflihun. Sadaqallahul azim. Kita lihat apa yang diterjemahkan oleh Syekh Dr. Fatani, iaitu tiada engkau dapat akan kaum yang percaya mereka itu dengan Allah dan percaya mereka itu akan hari yang kemudian, berkasih mereka itu akan orang yang menyalahi akan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan jikalau adalah mereka itu bapa-bapa mereka itu dan anak-anak mereka itu. Sehingga itulah yang Syekh Dr. Fatani sebut dalam kitab dia. Kemudian dia sambung hingga akhir ayat. Jadi ayat yang kita sambung tadi itu, terus kita lihat kepada pengertian dia. Selepas daripada perkataan atau anak-anak, sambung dia ikhwanahum atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka itu. Asyirah itu keluarga. Mereka inilah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada Allah. Dan dimasukkannya mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, Allah redha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat Allah Ta'ala. Mereka itulah golongan Allah Ta'ala. Ulaika hizbullah. Mereka adalah golongan Allah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya hizbullah, golongan Allah itu adalah golongan yang beruntung.
yang disebut tadi al-muflihun, yang beruntung. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang beriman, di sini Allah Ta'ala sebut yu'minuna billah wal yawmil akhir. Tapi masuk di sini bukan hanya beriman kepada Allah hari akhirat semata-mata. Yang kita duk mengaji rukun iman tu ada 6. Mana lagi Allah Ta'ala tak sebut beriman dengan para rasul, beriman dengan kitab, qada qadar, hari kiamat. Main dua saja pasal apa? Bukan bermaksud hanya iman kita pada 2 perkara ini, kan? Yang lain kita tak perlu. Bukan maksud dia yang tu, kan? Maksudnya kat sini beriman. Letak 2 bermaksud semua, kan? Tapi letak 2 kat sini ni, ulama kata, maka yang dikatakan rukun iman kalau kita lihat, ianya, kan, pada nombor 1 kalau kita kata ada 6 rukun iman tu, nombor 1 tu beriman kepada Allah, dan yang ke-6 adalah beriman kepada hari akhirat. Maka kat tengah tu dia hukum sekali. Kalau kita tengok dalam hadis pun banyak kita jumpa macam ni. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, nampak serupa macam ni. Tapi itu hadis. Nabi kata apa dia? Falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah bercakap benar ataupun berdiam. Diam lebih selamat daripada cakap benda yang tak benar. Banyak lagi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia muliakan tetamu, maka hendaklah dia menghormati jiran. Nampak? Siapa sebut 2? Dia begitu maksud dia. Jadi sama ada Quran ataupun hadis Nabi, ianya wahyu daripada Allah. Wahyu ni itulah sifat dia. Perlu kepada huraian kupasan. Kita tak boleh nak faham sendiri, mesti wahyu itu kita mengaji. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, berbalik kepada isu kita sekarang ni apa dia? Iaitu tidak boleh kita nak kesian, kita nak sayang, kasih sayang, apalah yang kita rasa nak curahkan kepada seseorang, tidak sewenang-wenang. Kita kata kita ada perasaan, kita ada hati, kat siapa pun saya nak sayang, bukan sewenang kita nak sayang kat siapa-siapa. Sekira mereka itu daripada kalangan ini. Apa dia? Iaitu haddallaha wa rasulah. Golongan yang menentang Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dia pelawan Allah Ta'ala dan Rasul. Maka apa Allah Ta'ala kata? Allah Ta'ala kata, tak boleh kita berkasih sayang kepada golongan ini. Walaupun yang menentang Allah dan Rasul itu kalangan bapa-bapa kita atau anak-anak kita. Masuk bapa-bapa tu sekali dengan mak lah. Sampai macam tu. So kita letak Allah Rasul di atas. Yang menentang Allah Rasul siapa dia? Mak. Jangan duk kesian ke mak. Pasal apa? Pasal dia menentang Allah dan Rasul. Jadi bila kata jangan kesian ke mak, tu macam mana saya nak buat Ustaz? Sembang dulu elok-elok dia orang tua kita. Sembang, nasihat mak, yang mak buat ni menentang Allah. Ayah, sikap ayah ni menentang Allah. Ni dia ayat. Baru dapat kuliah subuh tadi. Balik-balik kuliah subuh dan bagi kuliah kat rumah. Assalamualaikum, mak ayah Ustaz. Tak mau sembang lain. Dengar tazak kuliah subuh pun seram muka kami. Mak ayah ni betul-betul menentang Allah. Wih. Nanti dulu, slow talk lah, sembang elok-elok, kawan baru mekik tidur. Nanti dulu, cara berhikmah, berhikmah, sembang elok-elok. Begitu, papa minum sekali, sambil duduk tengok mak duduk proses pokok kat belakang rumah, kan contoh boleh buat lah macam-macam pun. Masa tu sembang elok-elok. Mak, tak kena macam ni mak.
nak tegur, saya tak berapa ada ilmu sikit, tapi nampak ada tak kena ni. Tapi dapat sikit kat kuliah subuh tadi, rasa macam beranilah sikit. Kan? Ni selama ni sampai mak tak semayang. Tak semayang mak tak rasa salah kau yang mak tak semayang ni. Begitu. Contoh kan, kalau begitu atau apa-apa contoh yang lain yang kita faham bahawasanya tindak tanduk perbuatan mereka itu betul-betul menentang Allah dan Rasul. Bahkan Allah kata apa dia? Kalau kita rasa kita ni orang beriman, tak, sebenarnya tak lagi. Kalau tak lagi, kita nak jadi orang apa? Tak beriman. Orang yang betul beriman kepada Allah dan Rasul, hari kiamat maksudnya beriman kepada semualah rukun-rukun iman itu, mesti dia tegas dalam perkara akidah, dia kena tegas. Sebab apa? Sebab sikap mereka-mereka ini, kalau sambung tadi apa dia? Bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, adik-beradik kamu, keluarga kamu sendiri. Kan? Bolehkah kita nak kesian-kesian, nak belah kasih sebagai? Tak boleh. Berkasih sayang boleh ke? Tak boleh. Pasal apa? Pasal mereka ini adalah golongan yang menentang Allah Ta'ala. Kan? Kalau begitu kita buat, artinya tak apalah. Itu peribadi dia. Peribadi kita bagus, peribadi dia pun tak bagus, nak buat macam mana. Kan? Tapi hubungan kita tetap kena jaga. Betul, kita jaga hubungan itu. Cuma dalam perkara kita nak sokong, menyokong sebagainya, tak boleh. Sebab apa? Sebab mereka adalah golongan yang menentang Allah. Sehingga Allah Ta'ala nafikan iman mereka. La tajidu qauman, sehingga tak pernah duk jumpa orang beriman, tiba-tiba dia boleh duk kongsi kasih sayang pula dengan orang yang tidak beriman. Mana boleh macam tu? Maka orang yang padu imannya, ulaika kataballahu fi qulubihimul iman. Orang yang mantap iman di sudut hatinya, maka orang inilah yang Allah Ta'ala akan masukkan mereka ke dalam syurga. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Maka jelas kat kita di sini apa yang ingin disampaikan oleh Syekh Dr. Fatani. Maka menafikan iman daripada orang yang berkasih dengan orang yang menyalahi bagi Allah dan bagi Rasulnya. Tak berimanlah orang ini. Betul ke tidak beriman? Jadi kapiak terus ke? Tidak sempurna iman. Iman dia tidak sempurna. Tak lengkap lagi lah. Kan? Tak lengkap. Pasal apa tak lengkap? Sebab masih lagi berkongsi kasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Masuk kat sini, sama juga apabila yang menentang Allah dan Rasul ini pasangan kita sendiri. Isteri kita atau belah perempuan suami dia. Macam mana Ustaz nak selesai Ustaz? Saya tak pandai nak bagi tahu, doa lah. Boleh buka mulut, habang, buka mulut. Muhabang ke dia. Kan? Tapi Ustaz, tak berani dah. Saya tak senyap Ustaz, benda ni saya tak senyap. Saya ni keluarga agama Ustaz. Ayah saya, mak saya ustazah Ustaz. Dia beradik saya pun tak jadi ustazah pun. Mereka ni memang faham bab agama ni. Ada yang cikgu, ada yang polis, ada yang biasa kerja biasa. Tapi bab agama ni, mereka ambil berat. Sedihlah saya Ustaz, dapat pasangan saya yang tak mau semayang. Nasihatlah. Buka mulut juga sebagai hujah akhirat besok. Saya tak berani dah Ustaz. Sekali buka Ustaz, 2 batang gigi jatuh Ustaz. Dia bagi betul-betul Ustaz. Pang! Aku makan apa? Tak makan apa lagi? Kan? Rupa-rupanya 2 batang gigi dia jatuh dekat dalam. Kan? Dia tu tengok. Loh, gigi aku. Sekali kena sepak 2 batang. Dia kata tak mau Ustaz. Dia bagi sepak macam ni lagi. 2 batang, 3 batang jatuh lagi. Habis tak ada gigi lah saya. Kan? Dah kalau macam tu tak payahlah. Kan? Tak payah. Rasa macam tak boleh nak duduk dengan dia. Sebab apa? Sebab kita anggap dia ni sebagai orang yang fasik, yang menentang Allah. Itu syaratlah dengan keluarga kita, buatlah keputusan. Kan? Ada itu, buatlah keputusan. Boleh tak nak minta
tebus talak dan sebagainya. Itu proses mahkamah dan sebagainya. Itu kena bincang dengan keluarga kita sendiri. Sebab apa? Sebab perkara minta tebus talak sebagainya tu kan, begitu. Perempuan tak boleh nak minta cerai semudah-mudah, sebab perkara ni perkara besar kan. Dia membabitkan keluarga, dua pihak, anak-anak kita lagi akan jadi mangsa kan. Sebab tu Nabi sebut apa dia? Nabi sebut satu perkara yang halal tapi Allah marah ni. Talak ni boleh tak? Halal tu boleh tapi Allah marah. Kalau tindakan kita melulu, boleh hidup selesai lah. Kan? Ni abang, kalau macam ni kita pisah. Pasal apa? Nak pisah dengan aku pasal apa? Dah saya pun tak semayang. Hang tak tegur. Hang tegur aku semayang. Nampak? Oh macam tu silap abang, minta tak tarik diri. Tarik semula perkataan saya ingat macam tu cara nak selesai. Sembang dulu. Tegur ke apa agak macam tadi memang tak boleh happy dah kan. 2 batang jatuh. Tak lagi belah sini 4 batang jatuh apa. Jadi apa ni? Apa pun tak ada kat mulut saya lagi, dengan lidah-lidah dia tarik. Kalau teruk sampai macam tu kan. Kalau teruk sampai macam tu, yang tu barulah ada tindakan susulan dan sebagainya. Ni dak apa lagi minta nak pisah dah. Tapi sungguh lelaki ni pun kadang macam-macam juga. Mau gertak dia sikit. Tak apa, kita pun saya pun orang lelaki kan. Gitu. Kadang ego orang lelaki ni ada. Betul so katalah kita mengaku. Sekali perempuan kita buat cengih, kecut. Ego kita pun kecut boleh sekali depa buat cengih. Tapi depa nak mula cengih tu takut. Silat-silat cengih lagi, naik 2 batang jatuh pula. Begitu. Bismillah